Automatic untuk kita, tak perlu memohon, tiada bayaran. OPIDM lindungi simpanan dan insurans. PIDM tetap bersamamu. Buku baharu bertajuk Literasi Kewangan Islam di Malaysia akan tiba tidak lama lagi. Literasi kewangan merupakan cabang pengetahuan yang boleh membantu orang Islam dalam mencapai matlamat penjagaan harta yang digariskan oleh Doktrin Maqasid Asy-Syariah. Karya ini mengetengahkan literasi kewangan Islam sebagai tema utama yang mengupas 4 perkara iaitu: pertama, literasi kewangan menurut Al-Quran dan As-Sunnah; kedua, peranan dan kepentingan literasi kewangan Islam; ketiga, dimensi dan instrumen pengukuran literasi kewangan Islam; dan keempat, kajian AKPK tentang tahap literasi kewangan dalam kalangan pekerja dewasa di Malaysia. Berdasarkan kupasan buku ini, wujud gesaan untuk meningkatkan kefahaman tentang literasi kewangan Islam dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Dengan harga RM35, 100 tempahan pertama akan mendapat versi e-buku secara percuma. Dapatkan sekarang dengan cara WhatsApp di 019-992-2902 atau 018-353-0746 sekarang. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pia dan juga Hazwan untuk Warna Pagi dan selesai sudah topik pagi untuk hari ini. Jom kita teruskan lagi pengisian Warna Pagi menerusi rancangan Suara Kemanusiaan bersama dengan Islamic Relief Malaysia. Ya, kita pagi ini nak bercerita keprihatinan kita dan fokus tumpuan kita pada anak-anak yatim. Yang mana turut juga menjadi kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana agaknya kita nak ekspresikan kasih, cinta dan prihatin kita pada mereka. Kita hari ini bersama ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia, tak lain tak bukan Irma Hasmi. Assalamualaikum Irma. Assalamualaikum Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Selamat pagi Irma, sihat kita? Alhamdulillah sihat. Baik, Alhamdulillah. Apa khabar kita? Ada announcement kan? Rentas negeri. Itulah pasal. Senyum lemor je. Tak ada plan pun, tapi macam tumpang gembira lah pada mereka yang dah merancang tu. Tapi insyaAllah kita doakan yang terbaik, walaupun kita dalam kegembiraan dapat merentas negeri tu, kena sentiasa beringat-ingat juga, jangan nanti kita menyesal kemudian hari lah. Kan, kena waspada jugalah. Macam Irma pun dia relax dulu kan, tenang-tenang dulu kan. Jom kita bersama Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia, dan kita pun difahamkan UNICEF melaporkan ada 153 juta kanak-kanak berstatus anak yatim. Dan mungkin lebih lagi jumlah atau bilangan mereka tambah lagi dalam tempoh pandemik sekarang ni kan Irma. Belum cerita lagi ada antara mereka yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia, penderaan, pengabaian, eksploitasi buruh kanak-kanak dan macam-macam lagi cabaran yang anak-anak ini lalui. Dan Irma sendiri mungkin dengan Diana Amir pun kabarnya sebelum ni banyak join kempen melibatkan anak-anak yatim. Macam mana Irma nampak kempen untuk anak yatim ni, khususnya di Islamic Relief Malaysia kita ada My Yatim dan juga Care for Orphan. Macam mana impact program macam ni Irma? Ya. Alhamdulillah, sangat bersyukur kerana saya mendapat peluang yang mana saya rasa benda tu satu rezeki juga untuk saya melibatkan diri dalam program anak yatim macam ni, sebab kita tahu kelebihan, keberkatan dia sangat luas, dan Rasulullah SAW pun banyak berpesan, dan dalam Al-Quran sendiri pun banyak menyatakan tentang anak yatim tu, dan isu anak yatim tu bukan isu yang remeh-temeh, dan pastinya kalau sebut tentang harta anak yatim pun banyak disebutkan dalam Al-Quran. So mana kita tahu pentingnya kita mengambil tahu tentang kebajikan anak yatim ni. Yelah, kita tahu anak yatim paling tidak dia memang sentiasa kehilangan bapa. Kalau lebih menyedihkan, kehilangan kedua-duanya, bapa dan juga ibu. Dan kita bayangkan kesedihan kita macam saya sendirilah, saya bayangkan kalau lah kata umur saya tak panjang, dan bagaimana keadaan anak-anak saya jika tak adanya saya. Kerisauan kita tu siapa yang kita sebenarnya boleh berharap dan bergantung harap tu pada siapa? Adakah ada orang lain yang boleh menjaga mereka, memberikan kasih sayang kepada mereka, perhatian kepada mereka seperti mana kita sendiri, darah daging dia, ibu dia menjaga dia kan? So memang mereka tak akan dapat yang sama.
Jadi kita kena bersama-sama bergabung lah. Maknanya kalau setiap kita tahu kat mana ada program yang dijalankan, kita mengambil tahu tentang anak-anak yatim ni, kita mengambil berat pada mereka. Selagi boleh kita beri, kita beri. Maknanya memberi itu bukan dah hanya sekadar dalam bentuk wang ringgit, tapi memberi itu sangat subjektif, meluas. Jadi apa yang kita boleh sumbangkan, kita sumbangkan, insya-Allah. Jadi saya sangat bersyukur kerana Allah bagi peluang kepada saya untuk merasai itu, dan saya sangat bersyukur juga Islamic Relief banyak menjalankan program-program bersama dengan anak yatim, masya-Allah. Alhamdulillah. Tahniah Irma. Maknanya seorang ibu juga adalah insting tu ataupun naluri tersebut kan, macam mana dirasai oleh anak-anak yang kehilangan ibu atau ayah. Manakala Rasulullah SAW ni pun menggambarkan macam mana baginda dan anak yatim tu rapatnya sejarak 2 jari yang sangat rapat. Maknanya itu Rasulullah. Kita ni lagi-lagi kenalah tunjukkan macam mana yang Rasulullah SAW dah mulakan. Kalau sebelum ni Irma share pengalaman dekat Syria ataupun macam-macam kempen lain, banyak cerita tentang ibu-ibu kan yang menjaga anak-anak dan keluarga. Cuba hari ni cerita sikit macam mana pula kisah anak-anak yatim yang Irma temui. Okey, memang kebanyakan yang saya dapat peluang bersama-sama dengan Islamic Relief waktu saya pergi ke sepadan Syria tu, kebanyakan mereka memang tak ada apa-apa. Memang sedih, dan kita sedih bukan sekadar untuk anak-anak yatim tu sendiri, tapi melihatkan ibu mereka tu sendiri yang cuba sebaik mungkin menjalankan peranan kedua-dua. Maknanya menjalankan tanggungjawab sebagai ibu dan juga menjalankan tanggungjawab sebagai bapa. Nak bagi yang terbaik untuk anak-anak. Tapi kita tahu segigih mana pun, sebaik mana pun dia cuba, pastilah benda tu kita tahu ianya tak lengkap kan. Jadi apa salahnya kita. Dan saya ya Allah, subhanallah, Islamic Relief memang tak pernah putus. Dan kalau kita sebut tentang program Mayatim tu, kalau kita buka program lain, contohnya program musim sejuk, dia ada musim dia. Program Ramadan, mungkin korban, semua ada waktu-waktu tertentu. Tapi program Mayatim yang dijalankan di Islamic Relief Malaysia adalah sepanjang tahun. Setiap masa, sentiasa jaga ada. Sebab apa? Kita nak pastikan benda tu tak terputus. Jadi macam itulah juga pengalaman saya di sana. Saya melihat dengan mata saya bagaimana seorang ibu bersusah payah mendidik anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kadang bukan 1-2 orang. Lebih, maknanya katalah 3-4 orang. Dan katalah umurnya terlalu dekat. Jadi ibu itulah yang memberi kasih sayang sebagai ibu dan juga bapa. Ibu tu jugalah yang bersusah payah keluar mencari rezeki. Tapi kederat perempuan berbanding yang kederat lelaki berbeza kan. Jadi kerja-kerja berat bagaimana yang mereka mampu buat, dan masa mereka sangat limit lah. Kalau mereka dah keluar, nanti mereka akan balik untuk beri perhatian pada anak-anak pula. Anak balik sekolah, anak pergi sekolah, dan tengah hari mereka akan sediakan makanan. Kemudian waktu anak di sekolah tu lah waktu mereka cepat-cepat keluar, buat kerja apa yang dapat peluang dekat sana. Macam contoh pelarian-pelarian yang ataupun displaced people yang dekat dalam Istanbul, yang tempat yang saya dapat pergi di Gaziantep contohnya. Nasib baik mereka beri peluang untuk bekerja, tapi di dalam sektor-sektor tertentu sahaja. Jadi limit juga. Jadi gaji mereka taklah semewah sebagaimana yang kita dapat kerja secara profesional. Tapi mereka cuba juga yang terbaik. Dan apa yang saya sangat kagum pada mereka, mereka tak meminta-minta. Mereka menerima dengan rasa sangat syukur, yang subhanallah kita pula yang rasanya belajar daripada mereka. Saya pergi sana, saya pula rasa macam ya Allah, kerdilnya aku. Macam selama ni kita hidup lebih jauh, lebih selesa pada mereka, tapi aku tak pernah bersyukur bagaimana mereka. Mereka tak ada komplain, tak ada murungut. Kat mulut tu sentiasa Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Macam ya Allah, kenapa mereka boleh rasa, diorang boleh ada rasa tu. Kita yang lebih senang daripada mereka tak ada rasa tu. Jadi saya ada rasa cemburu, saya rasa menyesal pun ada, rasa macam rasa macam kejamnya aku kat diri aku sendiri dengan keluarga sini. Kenapa aku tak bersyukur dengan apa aku ada? Kadang-kadang kita rasa macam nak lebih. Jadi banyak benda kita belajar daripada mereka sebenarnya. Masya Allah. Kan kita ni kadang-kadang keciciran atau kehilangan syukur kita. Sebab dalam hidup yang senang lenang ni kan. Mungkin kalau Imam ingatkan lagi kan kita bandingkan hidup mereka macam jauh bezanya. Dan kalau dibandingkan, mungkin kalau Imam mungkin ingat ke apa yang biasa dituturkan oleh anak-anak ni kan bila diorang dapat bantuan menerusi kempen-kempen, program-program oleh NGO termasuk Islamic Relief Malaysia, apa yang diorang ucapkan atau minta kita sampaikan pada penyumbang? Irma, kalau ingat lagi lah, boleh kongsi. Yang itu pun saya rasa saya sangat impressed dengan diorang punya reaksi. Mereka mendoakan setiap
penerimaan yang sampai dekat mereka. Mereka tak tahu siapa. Yelah, kita pun tak tahu siapa donor kita. Kadang-kadang orang just pay in, orang online, masuk kita target sekian-sekian amount contoh dia kan. Lepas tu kita capai target. Tapi kita tahu ke setiap individu tu? Kita tahu rakyat Malaysia. Kita ke sana kita mau cakap, okay, ini adalah sumbangan daripada rakyat Malaysia. Dan mereka pun tak tahu siapa setiap individu tu. Masya Allah, memang betul-betul lah ikut kan. Sebab sebaik-baiknya kita menerima yang contoh kalau kita keluar tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu tu kan. Jadi macam konsep tu dah ada dekat situ. Konsep tu dah ada kat situ. Itulah dia bila kita bawa ke sana. Kita menyantuni anak yatim kat sana, kita cakap okay, kami daripada Malaysia, kami bawa sumbangan daripada rakyat Malaysia. Kalau hari kejadian tu kita bawa barang, kita akan cakap lagi barang-barang ni ada hasil sumbangan daripada rakyat Malaysia. Mereka akan sebut terima kasih dan terus mendoakan. Terus mendoakan kita. Masya Allah, mahal kan doa-doa anak yatim ni. Kita sangat beruntung kalau kita terlibat dengan program anak yatim dan kita dapat sampaikan tu dan mereka mendoakan kita. Subhanallah, dan mudah-mudahan doa tu sampai terus ke langit. Amin. Dia orang memang cepat-cepat doa bila dapat satu-satu bantuan tu. Takut terlupa ke kan. Time-time tu juga dia doakan, maknanya sahabat-sahabat sekalian tahniah. Kita nak balik baru dia bagi tahu tak. Waktu dia waktu kita sampaikan berita tu, terus mereka doakan dengan ucapan terima kasih sekali. Masya Allah. Kan walaupun jauh beribu batu, dia tak kenal siapa yang hantar bagi sumbangan tu, tapi doa tu insya-Allah tetap dipanjatkan, insya-Allah sampai dan makbul lah doa-doa untuk para penyumbang sekalian. Kalau nak tahu lebih lanjut maklumat tentang kempen My Yatim Care for Orphan yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia, boleh pergi ke semua media sosial ataupun ke laman web islamic-relief.org.my dan semua akaun media sosial cari je Islamic Relief Malaysia, insya-Allah jumpa. Nanti ada gambar Irma Hasmi lah kat situ kan. Boleh tahulah tu. Tu akonnya betul lah tu kan. Nampak gambar Irma tu dah sampai lah tu maknanya. InsyaAllah. Kan insya-Allah. Jangan risau, Islamic Relief sangat transparent dan setiap program yang dijalankan, kalau kata korang terlibat dengan program anak-anak yatim sama dengan Islamic Relief, contohnya My Yatim tu sendiri, macam kita ada program My Yatim Charity Week, kita ada My Yatim, kalau korang nak adopt anak yatim pun boleh. Maksudnya bukan adopt bawa balik Malaysia tau. Maksudnya kita taja kehidupan mereka dalam masa berapa. Contoh setahun, 2 tahun, so kita boleh taja seorang anak yatim tu. So Islamic Relief boleh uruskan. Jadi jangan risau, maknanya kita jaga semua kebajikan dia. Contoh katalah tentang peralatan sekolah dia, pemakaian dia, makanan dia, kos pengangkutan dia. Sekecil-kecil perkara tu kita akan tumpu. Jadi anda jangan risau tentang program yang dijalankan Islamic Relief sebab anda boleh tahu proses dia, anda boleh tahu macam mana perkembangan dia dan setiap sumbangan yang anda berikan, setiap program yang telah dijalankan akan ada. Jadi semua tu ada di website dan juga Facebook dan juga Instagram. Jadi kalau nak tengok perkembangan kat mana perginya saluran wang ringgit yang disumbangkan, semua ada update di Islamic Relief Malaysia. Jangan risau kata duit tu disalur ke tempat lain ke, tak digunakan dengan baik ke. InsyaAllah digunakan dengan baik. InsyaAllah. Dan Irma kan, kalau kita baca surah Ad-Duha kan, fa'ammal yatima fala taqhar, dengan anak-anak yatim ni jangan kita berlaku kekerasan pada mereka. Dan tadi Irma sebut dekat Islamic Relief Malaysia ada macam-macam kempen, musim sejuknya, masa sedekahnya, emergency covidnya dan sebagainya. Tapi kenapa Irma lihat kempen atau bantuan untuk anak yatim ni kita perlu lebihkan tumpuan tu sikit? Maknanya kalau kita derma 100 contoh, lebihnya tu yang besar portionnya tu untuk anak yatim. Kenapa Irma rasa macam tu? Ya. Okey, sempena dengan kita berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad ni, kita tahu Muhammad pun sangat sering mempertekankan tentang isu anak yatim ni. Tadi pun Pian dah bagi contoh kan, serapat 2 jari betul Pian? Sejarak 2 jari, betul? Tak nak ke kita tergolong dalam orang-orang yang dekat dengan Rasulullah? Tak nak ke jadi orang yang sering mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah buat, kita nak buat kan, kalau kita tengok para sahabat dulu, kalau kata Rasulullah buat, mereka tak akan tanya kenapa. Betul. Mereka tak akan mempersoalkan buat. Sebab apa? Sebab aku tahu Rasulullah buat. Tak tanya pun, tak perlukan sandaran-sandaran alasan-alasan pun. Kan? Tak perlu. Jadi saya rasa sesuai dengan kempen yang dijalankan dengan Islamic Relief Malaysia juga. Sekarang ni memang saya nak menyampaikan kepada anda semua, ada satu kempen, iaitu kempen My Yatim
Yatim Charity Week saya dah sebut pun tadi. Okey, sepanjang bulan Oktober ni dan kita pun masuk dalam bulan kelahiran Rasulullah insya-Allah sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak memperingati apa yang sering kita tahu amalan-amalan jalankan oleh Rasulullah. Jadi kita nak cuba buat juga yang terbaik. Jadi saya pasti saya menyediakan platform yang terbaik untuk anda. Jadi kita tak payah susah-susah nak cari kat mana tempat anak yatim yang sesuai, tempat siapa yang nak menerima, sebab apa? Semua tu telah diurus oleh Islamic Relief Malaysia, dan kita cuma join je kempen ni My Yatim Charity Week, dan mereka akan sampaikan sebaik-baiknya niat anda. Dan insya-Allah tentang doa tu saya sebutkan tadi pengalaman saya, mereka akan sentiasa mendoakan kita. Okey, kalau saya sebut tentang program My Yatim ni, okey, kalau sebelum ni disatukan bersama dengan aktiviti Charity Week yang digerakkan oleh para sukarelawan, dan kita namakan sebagai My Yatim Charity Week ni, dan kempen ni jalankan khas untuk bulan 10 je. Jadi tak nak ke grab peluang ni sebab bulan lain belum tentu ada lagi program ni. So dijalankan untuk bulan 10 ni je. Ni pun dah seminggu dah berlalu. Okey, dah nak masuk 2 minggu dah pun sebenarnya. So jangan rugikan peluang yang ada. Saya pasti siapa yang mendengar hari ni, inilah dia yang Allah dah tetapkan, dan janganlah lepaskan peluang tu. Kita tak minta pun banyak sebenarnya, tapi mana yang seikhlas hati, mana yang semampu kita, tapi sekurang-kurangnya kita terlibat juga dalam kempen ni. So kita sama-sama, insya-Allah mana tahu menjadi asbab kita berkumpul di akhirat besok kan. Kita sama, kita boleh panggil, boleh berkumpul, tunggu depan pintu syurga tu. Amin, amin ya Allah. Kan siapa tak nak masuk syurga? Semua orang nak kan, bohong lah kata tak nak kan. Okay, so jadi melalui kempen My Yatim Charity Week ni, kita sasarkan untuk mengumpul dana sebanyak 70,000 dalam tempoh 31 hari. Jadi saya harap sangat dapat tercapailah target ni. Kalau kita ikut sebenarnya 70,000 tu sikit sangat. Berapa orang je nak yatim yang mampu kita taja, dan kalau kita taja pun tempoh untuk berapa lama je kita boleh bantu dengan nilai RM70, RM70,000 ni kan. Maknanya sebenarnya sikit. Pada saya kalau boleh saya nak target lebih, tapi itulah orang kata jangan cuba, sangat kita cuba. InsyaAllah. Kita cuba 70,000 ni, kalau dapat lebih alhamdulillah kan. Kita pun doa juga dekat sini, mudah-mudahan lebih ramai lagi kat luar sana yang bermurah hati dan bersama-sama untuk turut serta dalam kempen My Yatim Charity Week yang dijalankan hanya bulan 10 ni sahaja. Okey, jadi bantuan ni adalah projek pendidikan di Idlib, Syria. Kita kalau sudah kadang-kadang kita ni berita kadang banyak kita terima, kadang berita tu senyap, tapi sebenarnya mereka sentiasa dalam kepayahan, sentiasa ada krisis dan sentiasa ada isu di sana. Dan mungkin kadang-kadang kita tengok berita tu tenggelam timbul, tapi mereka sentiasa memerlukan sebenarnya. Setiap masa, setiap hari mereka sangat memerlukan kita. Kalau kita kat sini pun isu tentang pandemik ni kita dah risau dah, anak kita tak pergi sekolah, anak kita tak dapat bergaul secara normal, tak dapat social life yang betul, tapi mereka di sana pendidikan tu sendiri pun agak sukar mereka nak terima. Dan kita kat sini kita risau anak-anak kita belajar secara online tak sama dengan belajar kelas fizikal, sebab mereka tak dapat sepenuhnya 100% ilmu yang mereka belajar. Tapi di sana dalam keadaan krisis peperangan lagi sukar berbanding kita. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh nak memperbaiki sistem pendidikan kita dekat Malaysia ni dengan keadaan pandemik, apatah lagi mereka yang di sana yang sedang menghadapi krisis peperangan. So mereka lagi sukar sebenarnya. Itulah kata kita belajar. Kenapa? Okey. 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 Teling kepala tadi. Itulah. Tak. Okey. Sabar Irma, sabar. Itulah, kita tiba kami pun teling tengok. Okey. Silakan. Sambung sikit Irma. Okey. Irma jangan kacau. Tak dengar. Ada sangkut ke? Okey. Okey. Dah okey. Okey, alhamdulillah. Sound je kurang sikit. Tapi okey, kita kat sini okey insya-Allah. Macam Irma cerita kejap tadi lah kan pasal macam mana kat sana
sentiasa berlaku macam-macam perkara, konflik itu terus ada. Yang kita risau, kita kat sini sibuk sangat nak cerita nak berjalan mana, melancong mana, balik kampung bila, berentas negeri bila, sampai kita terlupa kisah anak-anak yatim kat sana, kat luar sana kan, yang sentiasa diuji dengan konflik di negara mereka. Jadi jangan lupa pada mereka, jangan sampai kita lupa. Mungkin ujung ni pesanan daripada Irma sendirilah, macam mana kita boleh bantu dan terus membantu menerusi kempen yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Irma? Silakan Irma. Okey. Pesan-pesanan ni, okey, sekejap saya ada audio problem sikit. Betul ke Pian cakap pesan? Betul. Tentang pesanan. Pesan. Betul. Okey. InsyaAllah saya nak sampaikan juga antara keperluan lain yang bakal kita salurkan melalui kempen ni. Saya daripada pendidikan yang saya tekankan tadi, dan kita tahu juga ada bantuan makanan dan aktiviti sosial bersama dengan anak yatim, sebab mereka sangat memerlukan aktiviti sosial tu untuk mereka menjadi kita tahu banyak terkesan dari segi emosi, mental mereka kan. So Islamic Relief pun ada menjalankan program-program seperti itu untuk membaik pulih keadaan mereka. Dan jadi saya nak ajak anda semua, kalau anda dah melibatkan diri bersama-sama dengan My Yatim Charity Week ni di Islamic Relief Malaysia, dan kita terus-terusan ada juga program-program lain yang berkaitan dengan My Yatim itu sendiri sepanjang tahun. Selain daripada itu, kita masih juga ada lagi pelbagai lain, macam contohnya DUAS, kita ada COVID-19 Appeal juga, kita ada program My Sedekah yang lebih umum lagi, dan sama juga untuk saudara mara kita di Palestin pun sama, sentiasa aja ada. Jadi orang sebenarnya sangat mudah untuk bersedekah sebab kita mendirikan satu platform yang sangat user friendly, dan juga yang mana anda tak perlu risau dan tak perlu orang kata sampai ke tak sampai ni kan, tulus ke tak tulus, insya-Allah tulus dan telus insya-Allah akan bersama dengan Islamic Indonesia sampai insya-Allah, dan anda dapat melihat di manakah bantuan-bantuan tu yang akan disampaikan. Jadi jangan lupa layari ke website Islamic Relief Malaysia. Anda boleh menerima secara online di www.islamic-relief.org.my. Okey. Dan kalau anda nak tahu sebarang info ataupun program yang dijalankan, followlah Facebook Islamic Relief Malaysia, dan follow juga Instagram Islamic Relief Malaysia. Dan dekat situ anda akan dapat setiap hari mereka akan update lah perkembangan terbaru dan juga program yang dijalankan. InsyaAllah. Boleh follow juga media sosial Irma Hasmi jugalah sebagai ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Baik. Terima kasih banyak-banyak Irma. Semoga semua baik-baik saja, sihat walafiat, isi keluarganya juga ya, insya-Allah untuk hari ini. Terima kasih. Sama juga untuk warga tim, untuk Pian Hazwan. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Itu dia Irma Hasmi untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia hari ini berkongsikan kempen terkini supaya kita semua dapat sama-sama membantu, khususnya anak-anak yatim yang turut dikasihi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam. Baik, dan juga perkongsian untuk Suara Kemanusiaan juga anda boleh ikuti juga di Facebook IKIM FM dan juga Facebook Islamic Relief Malaysia. Dan terima kasih di atas sahabat-sahabat semua yang bersama kami untuk waktu ini, dan kita dah sampai ke penghujung Warna Pagi edisi hari Isnin hari ini 11 Oktober 2021. Dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Persona di Zahra. InsyaAllah Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan silibus forensik keluarga, dan hari ini katanya Ustaz akan bercerita tentang gender dysphoria. Apa yang dimaksud kalau gender dysphoria tu? Sama-sama nantikan perkongsian Persona di Zahra sebentar lagi, dan untuk Warna Pagi kita jumpa esok ya. Jaga diri baik-baik. Sehingga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.